Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam satu haluan sehaluan. Okey, pada hari ini kita akan menyambung lagi tajuk tingkatan 1 bab 4 iaitu nisbah, kadar dan kadaran yang telah kita bincang pada kelas sebelum ni. Pada kelas yang lepas kita dah membincangkan berkaitan nisbah di mana para pelajar telah mempelajari tentang nisbah tiga kuantiti, nisbah setara dan juga mengungkapkan nisbah dalam sebutan terendah. Jadi pada hari ini kita akan sambung bahagian 4.2 iaitu kadar, di mana apa yang kita harapkan pada akhir pembelajaran nanti, pelajar akan dapat menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kadar. Baik. Pertama sekali, apakah kadar? Okey, sebelum ni kalau minggu sebelumnya kita dah bincang pasal nisbah, anda masih ingat? Nisbah berkaitan di antara dua kuantiti yang sama unit. Tapi hari ini kita akan bincangkan berkaitan kadar. Okey, kadar ialah perubahan satu kuantiti kepada kuantiti yang satu lagi. Okey, masih berkait dengan kuantiti. Perubahan satu kuantiti kepada kuantiti yang satu lagi. Kadar juga merupakan kes khas nisbah yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit. Okey, sebab apa dikatakan kes khas ialah kita dah bincang dulu nisbah hanyalah melibatkan dua kuantiti yang sama unit sahaja. Tetapi untuk kadar dia masih menggunakan nisbah tetapi melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit. Baik, contoh di sini Aminah boleh menaip 5 huruf dalam masa 10 saat. Kuantiti yang terlibat ialah bilangan huruf dan masa. Jadi awak lihat di sini ada dua kuantiti yang berbeza iaitu huruf dan masa. Okey, dah tak sama dah. Jadi di sini dikatakan kadar Aminah menaip ialah 5 huruf per 10 saat. Maksudnya Aminah ni kelajuan dia dalam masa 10 saat dia boleh menaip sebanyak 5 huruf. Okey. Baik, yang seterusnya kadar seringkali digunakan dalam situasi harian seperti laju, pecutan, tekanan dan ketumpatan. Okey, contoh di sini, had laju yang ditetapkan di suatu lebuh raya ialah 110 km sejam. Maka kita katakan di sini, kadar had laju maksimum kereta ialah 110 km per jam. Okey, awak nampak di sini melibatkan dua unit iaitu had laju dan juga masa. Had laju 110 km per jam bermakna dalam masa 1 jam kita boleh memandu dengan kelajuan 110 km. Okey. Baik, contoh soalan di sini berkaitan dengan kadar. Tentukan kadar bagi setiap situasi berikut. Okey, yang pertama. Sam memandu keretanya sejauh 225 km dalam tempoh 2.5 jam. Cari laju dalam kilometer. Okey, diberi di sini jarak 225 km, tempoh masa ialah 2.5 jam. Cari laju dalam kilometer. Laju semua ni kita dah belajar sebelum ni. Jadi awak lihat di sini cari laju dalam kilometer per jam keretanya. Okey, pertama sekali mesti ingat rumuslah, di mana laju adalah jarak perjalanan dibahagikan dengan masa yang diambil. Okey, jarak perjalanan dah diberi 225 km dan masa yang diambil adalah 2.5 jam. Jadi di sini 225 km dibahagikan dengan 2.5 jam. Okey, jadi bila kita bahagikan unit ni kita akan dapat jawapan 90 km per jam. Awak lihat di sini, unit yang kita dapat untuk laju ialah kilometer per jam hasil daripada bahagi di sini. 225 km bahagi 2.5 jam.
225 bahagi 2.5 dapat 90. Di sini kita ambil unit kilometer per jam. Jadi di sini adalah bezanya antara kadar dan juga nisbah. Sebab kalau ingat lagi nisbah yang kita buat minggu lepas, kita mesti dapatkan unit yang sama sahaja baru kita boleh selesaikan. Okey. Seterusnya, contoh yang kedua. Jamal mewakili sekolahnya dalam pertandingan renang. Ketika 20 saat terakhir, dia memecut dari 1.1 meter per saat ke 1.3 meter per saat. Hitung pecutan Jamal dalam meter per saat per saat. Okey. Pecutan, sama juga kita ambil formula dia dulu, rumus dia dulu. Pecutan adalah bersamaan dengan perubahan laju dibahagikan dengan masa yang diambil. Jadi perubahan laju di sini daripada 1.1 ke 1.3. Perubahan laju adalah laju akhir ditolak dengan laju awal. Jadi 1.3 tolak 1.1 dibahagikan dengan masa, iaitu 20 saat. Jadi bila dibahagi sini, awak akan dapat jawapan 0.01 meter per saat per saat. Okey, jadi ini dikatakan unit khas bagi nisbah sebab dua unit yang berbeza. Okey, soalan seterusnya. Label sebotol minyak masak menyatakan jisim minyak ialah 450 gram. Okey, tengok pada botol minyak masak ada dinyatakan jisim dia 450 gram. Juga dinyatakan botol itu mengandungi 500 ml minyak. Yang ini jisim, yang ini ialah mililiter isi padu. Jadi soalan dia, berapakah ketumpatan dalam gram per mililiter minyak masak itu? Okey, kita tengok di sini ketumpatan adalah jisim dibahagikan dengan isi padu. Ambil saja unit 450 gram dibahagikan dengan 500 ml. Jawapan kita ialah 0.9 gram per mililiter. Okey, ini kita dah dapat ketumpatan untuk minyak masak tersebut. Baik, seterusnya kadaran. Okey. Untuk kadaran, apa yang diharapkan pelajar akan capai adalah yang pertama, pelajar dapat menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. Yang kedua, pelajar dapat menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Maknanya kita akan mencari nilai-nilai tertentu dalam suatu kadaran. Okey, di sini kadaran ialah kesamaan nisbah antara dua pasangan kuantiti. Apabila nisbah bagi dua pasangan kuantiti adalah sama, kuantiti-kuantiti tersebut adalah berkadaran. Jadi, apa yang kita nak lihat di bahagian ini adalah dua kuantiti itu sama ada dia berkadaran ataupun tidak. Baik, kita tengok di sini, pasangan kuantiti ini boleh mengandungi unit yang berbeza. Baik, contoh yang pertama. Tentukan sama ada harga jualan apple di kedai A dan di kedai B adalah berkadaran atau tidak. Okey, tolong catat, tengok, fahamkan konsep berkadaran ni. Baik, kedai A, ni apple, kedai A dia jual apple RM3 bagi 2 biji apple. Okey, ni kedai A. Di kedai B, dia jual dalam kuantiti yang banyak. RM15 bagi 10 biji apple. Jadi soalan dia nak pastikan sama ada jualan di kedua-dua kedai ini berkadaran ataupun tidak. Okey, untuk menyelesaikan, nak tahu ni berkadaran ke tidak, ambil nisbah harga apple. Okey, nisbah harga apple kedai A nisbah kepada kedai B adalah RM3, nisbah RM15. Okey, ambil harga dulu, ambil unit yang sama. Sama dengan bila kita pemudahkan RM, pemudahkan, kemudian 3 dengan 15 dapat 1 nisbah 5. Okey.
Ini pemudahkanlah. 3 bahagi 3, 15 bahagi 3. Dapat 1 nisbah 5. Okey, kemudian selepas kita dah ambil nisbah harga apple, kita tengok pula nisbah kuantiti apple. Okey, kedai A nisbah kepada kedai B, 2 biji apple nisbah kepada 10 biji apple. Maknanya kita ambil harga nisbahkan dengan harga, bilangan kuantiti apple dinisbahkan dengan kuantiti apple. Okey, kedai A nisbah kepada kedai B bersamaan 2 nisbah 10. Bila permudahkan, bahagi dengan 2, bahagi dengan 2 dapat 1 nisbah 5. Baik, tengok di sini, jawapannya bila dipermudahkan dapat 1 nisbah kepada 5, yang kuantiti apple pun 1 nisbah kepada 5. Bila dapat kedua-dua jawapan yang sama, bermakna harga jualan apple bagi 2 buah kedai tersebut adalah berkadaran. Okey, faham? Maknanya kita tengok dulu, kalau dapat nisbah sama antara dua-dua kuantiti tu, maknanya jualan dia ataupun apa-apa yang kita bincangkan tu adalah berkadaran. Boleh ya? Baik. Seterusnya kita nak menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Maksudnya kita ada kadaran tapi ada satu nilai yang tidak diberi. Maknanya kita nak mencarilah, nak mengenal pasti nilai tersebut. Baik, tengok di sini, nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran boleh ditentukan dengan menggunakan kaedah unitari dan kaedah pendaraban silang. Jadi maknanya bila kita nak mencari nilai, ada 2 kaedah yang boleh digunakan. Sama ada kaedah unitari dan juga kaedah pendaraban silang. Jadi pelajar-pelajar boleh tengok macam mana kita nak menggunakan kedua-dua kaedah tersebut. Okey, contoh soalan. Harga jualan 4 biji kelapa ialah RM10. Jika Diana membeli 6 biji buah kelapa, berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Diana? Okey, maklumat yang diberi, 4 biji kelapa harganya ialah RM10. Tapi Diana ni nak beli 6 biji buah kelapa. Jadi berapa ringgit yang dia kena bayar? Pertama kita gunakan kaedah unitari. Okey. 4 biji nisbah kepada 6 biji bersamaan dengan 4 nisbah 6. Maksudnya pertama sekali ambil nisbah bilangan buah kelapa. 4 nisbah 6. 4 nisbah 6 bersamaan 4 ni di bawah dia awak letakkan RM10 sebab 4 biji tadi harga dia RM10. Tetapi untuk 6 biji kita tak tahu berapa lagi. Letaklah tanda tanya di sini ataupun kita boleh letak di sini X, Y dan sebagainya lah. Boleh ubah ya. Okey. Bila di sini maknanya kalau 4 biji berharga RM10, untuk mendapatkan harga sebiji kelapa, RM10 dibahagikan dengan 4. Jadi kita dapat harga sebiji kelapa ialah RM2.5. RM2.50. Jadi harga bagi 6 biji buah kelapa ialah 6 darab dengan RM2.50 bersamaan dengan RM15. Jadi dah dapatlah harga untuk 6 biji kelapa. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah pendaraban silang. Di sini nisbah bilangan kelapa ialah 4 nisbah 6. Nisbah harga pula ialah 10 nisbah X. X macam cikgu kata tadi, kita letak untuk menggantikan nilai yang kita tak tahu, iaitu sebagai pemboleh ubah. Baik. Yang ini nisbah bilangan kelapa, yang ini nisbah harga. Bilangan dijual, kita perkan dengan bilangan dibeli, sama dengan harga jualan per dengan harga beli. Okey, 4 per dengan 6. Ni yang jual yang kita tahu tadi, 4 biji RM10. Yang 6 ni kita baru nak cari kan. Ambil nisbah yang sama, kita perkan 4 bahagi 6, 4 per 6 ni bersamaan
10 per dengan X. Maknanya ambil yang bersebelahan dia. 4 per 6 sama dengan 10 per X. Jadi, X bersamaan dengan 10 darab 6 bahagi dengan 4. Jadi, kita dapatlah di sini X bersamaan dengan 15. Maka, harga bagi 6 biji kelapa ialah RM15. Jadi, boleh tengok di sini, dua-dua jawapan ni adalah sama. Bermakna kita boleh sahaja nak menggunakan sama ada kaedah unitari ataupun kaedah pendaraban silang. Okey. Baik, contoh yang kedua. Kos tenaga elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt jam. Berapakah kos untuk penggunaan elektrik sebanyak 40 kilowatt jam? Okey, kaedah unitari. Kos tenaga elektrik bagi 2 kilowatt jam bersamaan 43.6 sen. Jadi kalau kita nak tahu 1 kilowatt jam, mestilah menggunakan operasi bahagi. Kos tenaga elektrik bagi 1 kilowatt jam sama dengan 43.6 sen bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 21.8 sen. Kos tenaga elektrik bagi 30 kilowatt jam bersamaan dengan 30 darab 21.8. Jadi dapatlah di sini sama dengan 654 sen. Okey. Baik, maknanya di sini untuk kaedah unitari, apa yang perlu kita lakukan ialah mencari nilai untuk satu unit. Satu contoh di sini sebab kilowatt jam, jadi kita carilah unit kos tenaga elektrik untuk 1 kilowatt jam. Okey. Yang kedua, kaedah pendaraban silang. Katakan kos tenaga elektrik bagi 30 kilowatt jam ialah Y. Yang ini adalah pemboleh ubah menggantikan nilai yang belum diketahui. Okey, kita ambil 43.6 yang ni bahagi dengan 2 bersamaan dengan Y bahagi dengan 30. Y ni sebab kita tak tahu lagi berapa nilai dia. Jadi bila didarab, darab silang, sini darab ke sini, 2Y bersamaan, darab silang ya, 2 darab Y. Jadi 2Y bersamaan 43 darab 30. Kita silangkan di sini. 43.6 darab 30. Y sama dengan 43.6 darab 30 dibahagikan dengan 2. Okey, kita gunakan persamaan linear. Maka, kos penggunaan elektrik bagi 30 kilowatt jam ialah RM6.54. Sama tak dengan tadi? Sama kan? Cuma di sini kita gunakan unit sen. 654 sen adalah sama dengan RM6.54. Okey. Kemudian tajuk yang seterusnya, subtajuk di sini, nisbah, kadar dan kadaran. Okey, apa yang kita nak capai di sini? Menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi. Maknanya di sini ada 3 nisbah, tetapi hanya 2 nilai yang diberi. Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi nisbah 2 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Yang kedua, nisbah 3 kuantiti dan nilai 1 kuantiti. Maksudnya di sini kita boleh gunakan untuk nisbah 2 kuantiti dan juga nisbah 3 kuantiti. Baik. Menentukan nisbah 3 kuantiti daripada nisbah 2 kuantiti. Okey, apa maksud dia? Okey, awak tengok di sini. Menentukan nisbah 3 kuantiti daripada nisbah 2 kuantiti. Okey, di sini. Bagi setiap A nisbah kepada B dan B nisbah kepada C,
Yang pertama, jika nilai B adalah sama, B ni adalah sama, maka kedua-dua nisbah ini boleh digabungkan menjadi nisbah A kepada B kepada C. Ini maksudnya daripada dua nisbah ni, nisbah dua kuantiti ni nisbah dua kuantiti, kita nak gabungkan menjadi nisbah tiga kuantiti. Okey, jelas? Baik. Jika nilai B ni adalah tidak sama, maksudnya nilai dia tak sama, apa yang perlu kita buat adalah cari GSTK bagi dua nilai B yang berbeza tersebut. Awak kena cari GSTK, kemudian gabungkan kedua-dua nisbah dua kuantiti menjadi nisbah tiga kuantiti. Okey, ini contoh. Contoh 1, diberi A nisbah kepada B bersamaan 5 nisbah kepada 4. Maksudnya A diwakili oleh 5, B pula diwakili oleh 4 dan B nisbah kepada C bersamaan dengan 6 nisbah 7. Tentukan nisbah A, nisbah kepada B, nisbah kepada C. Okey, maklumat yang diberi, yang ini A nisbah B. Ini adalah nisbah dua kuantiti. A nisbah B sama dengan 5 nisbah 4. Yang ni pun nisbah yang ni pun nisbah dua kuantiti. B nisbah C bersamaan dengan 6 nisbah 7. Tapi kita nak gabungkan semua ni menjadi A nisbah kepada B nisbah kepada C. Okey, yang tadi dah dia bagi tahu. Pertama sekali tengok B. B di sini 4, B di sini 6. Bermakna dia adalah nombor yang berbeza. Jika berbeza, maknanya kita perlu mencari GSTK bagi kedua-dua nombor tersebut. Okey, GSTK bagi 4 dan 6, awak buat pengiraan adalah 12. Maknanya nilai B itu kita akan tukar kepada 12. Jadi di sini A nisbah B sama dengan 5 nisbah 4. 4 ni nak menjadikan 12, kita mesti darab dengan 3. Okey, nisbah daripada itu cikgu dah pesan, kalau sebelah kanan darab dengan 3, sebelah kiri pun mestilah didarab dengan 3. Jadi di sini 5 darab 3 dapat 15. Nisbah kepada 4 darab 3 adalah 12. Bermakna nilai baru A nisbah B adalah 15 nisbah 12. Okey, ini untuk A nisbah kepada B. Di sini pula B nisbah kepada C. Tadi kita dah tengok GSTK dia 12. Bermaksud 6 mestilah didarab dengan 2 untuk mendapatkan 12. Jadi 6 darab 2, 7 pun mesti darab dengan 2. 6 darab 2, 12. 7 darab 2, 14. Jadi kita dapat B nisbah C ialah 12 nisbah 14. Yang penting kita nak dapat di sini mestilah nilai B yang sama. Kalau awak perhatikan di sini, B di sini dah dapat 12, di sini pun 12. Barulah boleh kita senaraikan A nisbah kepada B nisbah kepada C, iaitu yang ni 15 kepada 12, yang ini 12 kepada 14. Jadi 12 ni bertindanlah nombor yang sama ni. Maksudnya A nisbah B nisbah C adalah sama dengan 15 nisbah 12 nisbah 14. Kalau boleh sambil tengok, kena cuba jawab, kena menulis baru boleh nampak dan jelas dan boleh faham. Okey, kalau tengok macam tu saja nanti akan lupa. Baik, contoh yang kedua. Dalam satu resepi tertentu, nisbah bilangan sudu besar gula kepada garam ialah 2 nisbah 3 dan nisbah bilangan sudu besar garam kepada lada hitam ialah 5 nisbah 3.
cari nisbah bilangan sudu besar gula kepada garam kepada lada hitam. Okey, ini adalah contoh penyelesaian masalah. Soalan dia nampak panjang tapi sebenarnya sama dengan tadi. Cuma tadi kita gunakan huruf A, B dan C. Jadi sebelum kita bincang jawapan, awak cuba dulu jawab dalam beberapa saat. Okey, dapat tak jawapan? Pertama sekali, kalau boleh kita boleh saja kalau nak ganti dengan huruf, maksudnya kalau garam letakkan G, gula L ataupun lada hitam ni H. Okey, contoh di sini cikgu bagi penyelesaian. Susun dalam bentuk nisbah. Yang pertama diberi gula nisbah garam ialah 2 nisbah 3. Garam nisbah lada hitam sama dengan 5 nisbah 3. Okey. Kuantiti yang sama adalah garam. Di sini garam. Kuantiti yang sama ialah garam, iaitu 3 dan 5. Nampaklah di sini gula, garam. Maknanya yang ini 2, yang ini 3. Ni garam dengan lada hitam. Yang ini 5, yang ini 3. Maksudnya di sini garam 3, di sini garam 5 nisbah dia. Okey, jadi awak cari dulu GSTK bagi 3 dan 5 ialah 15. Maknanya nanti garam ni mestilah didarab supaya menjadi 15. Okey, untuk yang pertama ni, gula nisbah garam sama dengan 2 nisbah 3. Untuk menjadikan 15, maknanya perlu didarab dengan 3. Darab dengan 5. 2 darab 5 nisbah 3 darab 5. Jadi kita akan dapat 10 nisbah 15. Maknanya yang biru ni mewakili garam, dapat 15. Untuk garam nisbah lada hitam, maknanya garam nisbah kepada lada hitam sama dengan 5 nisbah 3. Okey, untuk dapatkan 15 maknanya perlu didarab dengan 3. 5 darab 3, 15. 3 darab 3, 9. Jadi di sini garam kepada lada hitam adalah 15 nisbah 9. Jadi bila kita nak susun, gula nisbah kepada garam, nisbah kepada lada hitam ialah ambil yang ini 10 nisbah 15. Kemudian yang ini pula 15 nisbah 9. Okey, maksudnya yang ini gula nisbah garam, yang ini garam nisbah lada hitam. Sebab tu perlu tukar kepada nombor yang sama. Jadi di sini baru kita dapatlah jawapannya. 10 nisbah 15 nisbah 9. Okey. Baik, kemudian kita nak menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan daripada nisbah yang diberi. Okey, contoh yang pertama. Nisbah bilangan murid lelaki kepada murid perempuan di dalam sebuah sekolah menengah ialah 4 nisbah 9. Jika sekolah itu mempunyai 120 orang murid lelaki, cari bilangan murid perempuan. Okey, maksudnya di sini yang ini 4 nisbah 9. 4 ialah lelaki, 9 ialah perempuan. Jadi daripada soalan panjang macam ni, awak kena ringkaskan dulu. Buat dalam bentuk nisbah. Murid lelaki nisbah kepada murid perempuan 4 nisbah 9. Okey, kemudian tengok ni 120. Apa dia 120 ni? Ini adalah maklumat di sini. Jika sekolah itu mempunyai 120 orang murid lelaki. Jadi di bawah nisbah murid lelaki ni kita masukkanlah nilai dia. 120 orang. Murid perempuan yang kita nak cari nilai, kita letakkan Y. Pemboleh ubah apa-apa huruf lah ya, yang awak nak letak.
Jadi 4 nisbah 9 bersamaan 120 nisbah Y. Murid lelaki ni 4 bahagian. 4 bahagian diwakili oleh 120 orang pelajar. Jadi 4 bahagian murid lelaki sama dengan 120. Yang ni kita guna kaedah unitari. Kalau nak cari satu bahagian, maknanya satu bahagian murid lelaki ialah 120 bahagi dengan 4. Faham kan? Sebab apa kita bahagi 4? Sebab 4 bahagian. Jadi awak ambil lah 120 bahagi dengan 4 dapat 30. Bermakna di sini satu bahagian dalam kelas ni adalah dalam sekolah ni adalah 30 orang. Maka bilangan murid perempuan ialah 9 darab 30. Okey, 9 tu daripada mana? 9 tu ialah nisbah murid perempuan. Jadi dalam soalan nisbah, ramai yang kata susah. Maknanya kita baca maklumat bagi faham. Biasanya kita akan bahagi apa yang soalan bagi dan kita akan darab apa yang soalan minta. Okey, jadi maklumat tu kena jelas, fahamkan soalan ni dulu. Jadi di sini bila kita dah dapat bilangan satu bahagian, darablah dengan apa yang soalan minta. Bila murid perempuan 9 bahagian, maknanya 9 darab 30. Okey, mesti tulislah, kalau tidak susah nak faham. Jadi bilangan murid perempuan di sini awak dapat 270 orang. Baik, katakanlah soalan ni minta kita cari jumlah pelajar di sekolah ni. Macam mana kita nak buat pula? Di sini murid lelaki 4 bahagian, murid perempuan 9 bahagian. Maknanya jumlah nisbah adalah 13 bahagian. 4 tambah 9 kan? Jadi kalau soalan minta jumlah pelajar di sekolah ni, jumlah murid di sekolah ni, kamu akan ambil 13 darab dengan 30. Sebab kita dah dapat tadi satu bahagian adalah 30. Okey? Baik, seterusnya. Hobi Eliza ialah mengumpul guli. Guli kegemaran Eliza ialah guli merah dan guli biru. Nisbah bilangan guli merah kepada guli biru ialah 4 nisbah 5 dan Eliza berjaya mengumpulkan 45 biji guli. Cari bilangan guli biru yang Eliza ada. Okey, cuba dengar, cuba faham, catat. Baik. Maklumat ni memberitahu bahawa Eliza ada 4 bahagian guli merah dan 5 bahagian guli biru. Okey. Itu yang pertama. Bermaksud jumlah bahagian guli dia adalah 9. Semua ni lah. Ya. Okey, kemudian 9 bahagian ni maknanya diwakili oleh 45 biji guli. Sebab dia ada 4 nisbah 5 dan dia berjaya mengumpul 45 biji guli. Jadi cuba faham betul-betul. Soalan minta cari bilangan guli biru yang Eliza ada. Okey, baik, di sini awak pemudahkan dalam bentuk nisbah. Guli merah nisbah kepada guli biru bersamaan 4 nisbah 5. Guli biru jumlah nisbah kepada jumlah guli ialah 5 nisbah jumlah guli 4 tambah 5 lah, maknanya 5 nisbah 9 ataupun kita boleh buat dalam bentuk pecahan 5/9. Faham nah? Jumlah guli ni 4 tambah 5. Okey. Bila dalam bentuk nisbah, Y ni kita tak tahu lagi sebab kita nak cari bilangan guli biru. Guli biru gantikan dengan Y. Nisbah kepada semua jumlah guli adalah Y nisbah 45. Y per 45 yang ni sama dengan di sini 5 nisbah 9. Jadi ambil buatkan persamaan. Y per 45 sama dengan 5/9. Y sama dengan 5/9. Sini bila operasi bahagi bawa ke kanan dia akan jadi operasi darab.
Jadi Y sama dengan 5/9 darab 45. So dapatlah jawapan dia Y sama dengan 25. Y ni maknanya bilangan guli biru. Jadi di sini kalau dia minta guli merah, kita boleh tolaklah. 45 tolak dengan 25 bermakna guli merah adalah sebanyak 20 biji. Okey. Baik, contoh yang ketiga. Cuba fahamkan soalan ni. Bagi menyediakan satu hidangan spaghetti, sedap pula. Nina menggunakan udang, keju dan spaghetti. Nisbah kuantiti udang kepada spaghetti ialah 2 nisbah kepada 3 nisbah kepada 6. Okey, sebelum kita sambung, maklumat di sini dulu. Awak fahamkan di sini udang 2 bahagian, keju 3 bahagian, spaghetti 6 bahagian. Okey, jumlah bahagian kesemuanya ialah 6 tambah 3 tambah 2. Maksudnya untuk menyediakan satu hidangan ni ada 11 bahagian kesemuanya. Tetapi dibahagikan kepada 3, udang 2 bahagian, keju 3 bahagian, spaghetti 6 bahagian. Jika Nina bercadang untuk menggunakan 12 gram keju, tentukan kuantiti udang dan spaghetti yang perlu Nina sediakan. Okey. Boleh fikir dah kan macam mana nak buat soalan ni? Baik, nisbah udang kepada keju kepada spaghetti adalah 2 nisbah 3 nisbah 6. Kuantiti keju 12 gram. Okey, katakanlah udang diwakili oleh X, spaghetti diwakili oleh Y. Kita ambil udang kepada keju 2 nisbah 3. Maknanya 2/3 bersamaan dengan X nisbah 12. Ini untuk gram. X mewakili udang nisbah kepada 12 gram. Jadi X nisbah 12 sama dengan X/12 lah. Oleh itu kita ambil nisbah yang sama ni. X/12 bersamaan 2/3. Jadi X sama dengan 2/3 darab dengan 12. Bersamaan dengan 8. Ini adalah untuk udang. Jadi kita dapatlah udang ni adalah 8 gram. Untuk kalau mewakili spaghetti pula, spaghetti nisbah kepada keju. Okey, di sini sebab apa kita ambil keju? Kedua-duanya kita bandingkan dengan keju. Sebab maklumat yang kita dapat adalah keju sahaja. Okey, di sini hanya keju yang kita tahu dia digunakan sebanyak 12 gram. Jadi nisbah spaghetti kepada keju adalah 6 nisbah 3 iaitu 6/3. Bila pemudahkan kita akan dapat sama dengan 2. Spaghetti kepada keju nisbah dalam gram ialah Y/12. Yang ni nisbah spaghetti gram kita tak tahu lagi. Yang ni keju dalam unit gram 12. Y/12 yang ni sama dengan sini. Nampak tak? Y/12 sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 darab 12. Bersamaan dengan 24. Jadi awak bolehlah nyatakan di sini. Kuantiti udang sama dengan 8 gram. Kuantiti spaghetti sama dengan 24 gram. Okey. Baik, menentukan nilai yang berkaitan dengan kadar. Okey, ini contoh juga. Kadar bayaran tempat letak kereta di sebuah pusat beli belah pada hari biasa ialah RM3 bagi 3 jam pertama dan RM2 bagi setiap jam yang berikutnya. Tentukan jumlah bayaran yang dikenakan jika Encik Tan berada di sana selama 5 jam dan yang kedua, tempoh masa Encik Tan berada di sana jika dia dikenakan bayaran sebanyak RM5. Okey, RM5. Baik, di sini fahamkan dulu maklumat. RM3 bagi 3 jam
pertama. Maknanya 3 jam pertama sejam RM1 dan RM2 bagi setiap jam yang berikutnya. Okey, soalan A. Bayaran 3 jam pertama sama dengan RM3. Bilangan baki masa ialah 5 jam tolak 3 jam, ada lagi 2 jam. Bayaran 2 jam berikutnya adalah 2 jam darab dengan RM2 sama dengan RM4. Jadi jumlah bayaran dia ialah RM3 tambah dengan RM4 sama dengan RM7. Okey, soalan B. Bayaran bagi 3 jam pertama tambah RM3. Baki bayaran RM5 tolak RM2. RM5 tolak RM3 sama dengan RM2. Y yang kita tak tahu lagi ni, RM2 darab dengan 1 jam dibahagikan dengan 2 sama dengan 1 jam. Jadi tempoh masa dia ialah ambil yang tadi 3 jam, kemudian tambah lagi dengan 1 jam. Bermakna bayaran RM5 adalah untuk 4 jam dia meletakkan kenderaan dia di situ. Okey. Kemudian setelah selesai masalah berkaitan dengan nisbah, kadar dan kadaran, terdapat soalan yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Masalah di sini ialah, contoh kita ambil di sini. Encik Malik dan Encik Chan menyertai satu acara larian 20 km yang dianjurkan oleh syarikat mereka. Selepas acara itu berakhir, Encik Malik mendapati dia boleh berlari sejauh 20 km dalam masa 4 jam dan nisbah masa yang diambil oleh Encik Malik dan Encik Chan ialah 2:3. Tentukan laju larian Encik Chan dan jumlah masa yang diambil oleh mereka berdua dalam acara larian tersebut. Okey, ada 2 individu, Encik Malik dan Encik Chan. 2 orang ni menyertai satu acara larian 20 km. Okey, selepas acara tu berakhir, Encik Malik dapati dia boleh berlari sejauh 20 km dalam masa 4 jam. Jadi catatkan, apa yang penting kita ambil dulu, buat catatan. Dan nisbah masa yang diambil oleh Encik Malik dan Encik Chan ialah 2:3. Maknanya Encik Malik 2 bahagian, Encik Chan 3. Kemudian tentukan laju larian Encik Chan dan jumlah masa yang diambil oleh mereka berdua. Jadi kita ada 2 tugasan. Pertama nak cari laju larian Encik Chan dan yang kedua jumlah masa yang diambil oleh mereka berdua. Baik, masa Encik Malik nisbah Encik Chan adalah 2:3. Dan kita boleh tulis dalam bentuk pecahan 2/3. Masa yang diambil oleh Encik Malik ialah 4 jam. Mana kita tahu ni? Daripada soalan. Katakan masa yang diambil oleh Encik Chan ialah X jam. Jadi 4/X, yang ni masa Encik Malik per dengan masa Encik Chan sama dengan nisbah Encik Malik dibahagi dengan nisbah Encik Chan. 4/X sama dengan 2/3. Jadi kita gunakan kaedah darab silang. X sama dengan 4 darab 3/2. Jadi di sini kita dapat X sama dengan 6. Jadi masa yang diambil adalah 6 jam lah. Okey, daripada sini boleh cari laju larian Encik Chan. Laju jarak bahagi masa 10 bahagi 3 dapat 10/3 km per jam. Dan jumlah masa ialah 10 jam. Okey. Baik, jadi di sini rumusannya yang kita dah belajar hari ini ialah minta maaf, daripada minggu lepas
Yang pertama ialah nisbah, kemudian kadar dan kadaran. Nisbah di sini ialah 2 kuantiti dan 3 kuantiti. Kadar, kes khas yang melibatkan kuantiti berbeza unit, dan kadaran, kesamaan nisbah antara dua pasangan kuantiti yang boleh mengandungi unit yang berbeza. Okey, jadi ini adalah rumusan untuk apa yang kita dah belajar dalam tajuk ni. Tak maaf ya. Tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Jadi pelajar-pelajar bolehlah ulang kaji untuk tengok balik tajuk ni, yang mana tingkatan 1 macam cikgu pesan hari tu, awak boleh ulang balik. Mungkin di sekolah tak sampai lagi sejak bercuti hari tu. Pelajar tingkatan 2 dan tingkatan 3 boleh ulang balik tajuk-tajuk ni. Cuba jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan nisbah, kadar dan kadaran. Dan cuba banyakkan latihan supaya awak tak lupa, tak ketinggalan. Walaupun kita tahu masa cuti ni semua sekolah mengadakan latihan dan memberi soalan setiap, cikgu rasa setiap hari ada aja latihan yang perlu awak buat. Okey. Baik, jadi untuk yang seterusnya, tajuk bahagian nisbah ni hanyalah untuk mendalami perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran. Okey, jadi sampai di sini dulu untuk hari ini. Supaya jaga diri, semua pelajar jaga diri elok-elok di rumah. Pastikan anda lakukan aktiviti yang berguna, aktiviti yang berfaedah untuk menghabiskan masa cuti yang kita tak tahu sampai bila lagi. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum dan terima kasih.